Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Sinta kali ini kita akan teruskan bahagian yang keempat bagi topik terakhir bab 9 Matematik 3 tingkatan 3 iaitu bab garis lurus. Kali ini kita nak menentukan sama ada dua garis yang diberi selari ataupun tidak. Berdasarkan garis lurus lah. Kita lihat apa yang kita nak belajar hari ini. So yang pertama kita nak buat menentukan atau dua garis selari ataupun tidak selari. Dan kedua kita nak buat penyelesaian masalah garis selari pada sesuatu garis lurus. Jom kita teruskan. Jadi terlebih dahulu kita perlu tahu dulu apa syarat-syarat yang dikatakan sebagai dua garis tu ataupun garis yang diberi itu adalah garis selari. So syarat yang pertama, dua garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama adalah selari. Maksud dia jika diberi dua garis lurus, seandainya dia mempunyai kecerunan yang sama, maka betul lah dia dikatakan sebagai garis selari. Yang kedua, kita boleh lihat contoh yang dah diberikan kat situ. Kita kongsikan daripada buku teks ya. Jadi ditulis kat situ, kelima-lima garis lurus menunjukkan nilai kecerunan yang sama, iaitu 2. Jadi kita ingat balik bentuk asas untuk garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau kita perhatikan pada graf yang dah diberi di situ, kelima-lima garis tu menunjukkan Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X. Lima-lima tu ada 2X kat depan. 2X tu bermaksud MX. M tu adalah kecerunan. Jadi kesemua kelima-lima garis lurus yang diberi menunjukkan kecerunan yang sama, iaitu 2. Maka, kita tengok step yang ketiga. Maka kelima-lima garis itu adalah selari. Jadi kita tahu lah syarat-syarat dia, mesti kecerunan dia sama. Dan kecerunan yang dia beri tu, pastikan kita dah tukar dia ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jom kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama menunjukkan ada dua garis, pasangan garis lurus. Jadi kita perlu tentukan sama ada dia selari ataupun tidak. Jadi kita perhatikan garis lurus yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 5. Jadi kat situ kita perlu susun. Pertama sekali kita tukar dia ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi untuk persamaan Y sama dengan 3X tambah 5 tu dah memang dia tersusun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Just kita ambilkan nilai sebelah X tu ialah M. Jadi M di garis lurus yang pertama tu adalah 3. 3X. Jadi M dia adalah 3. Maka kecerunan untuk garis yang pertama adalah 3. Now kita bertentukan garis yang kedua tu. Garis kedua tu adakah kecerunan dia sama? Sama dengan 3 juga. Jadi kita perlu tukar dulu ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi 6X tolak 2Y sama dengan 5. Kita perlu pastikan hanya tinggal Y saja dekat belah kiri tu. Jadi kita pindahkan 6X dia jadi negatif 6X tambah 5. Itu belum siap lagi tahu sebab depan Y tu ada negatif 2. Negatif 2Y. Jadi kita tak nak negatif 2Y kita nak Y sahaja. Jadi kita perlu pindahkan negatif 2 darab Y tu. Darab lawan dia bahagi. Sebab tu kita kena bahagikan negatif 6X bahagi dengan negatif 2. 5 pun kena bahagikan dengan negatif 2. Jadi bila kita pemudahkan, kita akan dapat Y sama dengan 3X tolak dengan 5/2. Jadi dekat situ barulah dia dah ditukar kepada bentuk Y MX sama C dan M di situ kita boleh nampak dia adalah 3. Memandangkan sama kan nilai kecerunan bagi persamaan pertama dengan yang kedua. Jadi maka Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan 6X tolak Y sama dengan 5. Ingat, tukar dulu pada bentuk Y MX sama C. Kemudian bandingkan, compare adakah kecerunan dia sama. Kalau dia sama, maka betul lah kedua-dua garis tu adalah selari. Jom kita lihat contoh yang kedua. Kita masih lagi nak menentukan sama ada pasangan garis lurus yang diberi ini adalah selari ataupun tidak. Jadi kita lihat persamaan yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 8. Jadi kat situ dia memadah tukar kepada bentuk Y MX tambah C. Jadi M itu kecerunan di situ. Kita nampak terus kan direct dia adalah 3. Jom kita lihat persamaan yang kedua pula. 6Y sama dengan 3X tambah 9. Jadi kita tak nak 6Y. Kita nak Y sahaja sebab nak jadikan dia Y MX sama C kan. Jadi 6Y, 6 darab Y darab bila kita pindahkan.
Okay, sebab kita nak Y saja, so 6 tu kena pindahkan 6 darab. Nah, lawan dia adalah bahagi 6. Jadi kesemua kedua-dua tu negatif 3x pun bahagi dengan 6, 9 pun bahagi dengan 6. Okay, akhirnya kita akan dapat di situ negatif x per 2 tambah dengan 3 per 2, iaitu negatif 1 per 2x. Jadi nilai M untuk persamaan yang kedua adalah negatif berapa? Negatif 1 per 2. Jadi kita boleh nampak di situ nilai kecerunan dia berbeza. Satu 3, satu lagi negatif 1 per 2. Dia tak sama. Maka kedua-dua garis lurus ini tidak selari. Okay, mudah je kan? Okay, jadi kita perlu tentukan kedua-dua garis itu selari ataupun tidak. Cara dia melalui kecerunan lah. Okay. Okay, so kita dah lihat dua contoh yang mana cara untuk menentukan sama ada pasangan garis lurus tu selari ataupun tidak. Okay, now soalan yang ketiga ni, kita nak buat sedikit penyelesaian masalah yang melibatkan garis selari. Okay, baik, contoh ketiga ni, kita lihat kat sini. Diberi bahawa garis lurus 9x tambah 3y sama dengan 18 adalah selari dengan garis lurus 2x tambah hy sama dengan 20. Hitung nilai h. Jadi kita tahu kalau dikata selari, nilai M ataupun nilai kecerunan kedua-dua garis yang diberi itu mesti sama. Jadi kita lihat dulu kecerunan bagi garis lurus yang pertama. Okay. Untuk garis lurus 9x tambah 3y sama dengan 18, kita perhatikan kat situ, kita pindahkan 9x, dia akan jadi negatif 9x tambah 18. Okay, jadi 3y tu kita pindahkan darab, dia dibahagi. So negatif 9x per 3 tambah dengan 18 bagi 3, kita akan dapat y sama dengan negatif 3x. Tambahkan dengan 6. Jadi di situ kita boleh nampak terus M dia adalah, kecerunan dia adalah negatif 3. Jadi kita perhatikan yang persamaan yang kedua tu. Okay, kita susun dia dulu dalam bentuk y mx tambah c. Jadi kita pindahkan dulu 2x tu jadi tolak 2x tambah 20. Hy tu akan jadi bahagi h kan. Okey, sekarang kita nampak dah untuk persamaan kedua tu nilai kecerunan kita dalam bentuk h, itu negatif 2 per h. Okey, now kita compare kan, kita bandingkan dengan kecerunan yang pertama tadi. Negatif 2 per h sama dengan negatif 3. Okay, jadi nilai h kita adalah, manakah h duduk bawah kan, dibahagi, kita tukar tempat dengan yang atas, dia akan jadi darab. So h sama dengan negatif 2 bahagi negatif 3, bila ringkaskan kita akan dapat h sama dengan 2 per 3. Ini salah satu contoh yang mana melibatkan penggunaan garis lari pada garis lurus. Key point dia adalah kecerunan mesti sama. Macam mana nak tentukan kecerunan dia sama? Mesti tukar dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Ingat, mesti tukar. Kadang pelajar di kelas dia tak tukar, dia terus ambil pada asal tu, siapa duduk sebelah x. Jadi masalah lah. Okay, jadi awak kena tukar dulu kepada y sama dengan 3x tambah c. Y sama dengan mx tambah c. Dan baru awak boleh tentukan nilai m atau kecerunan tu. Okay, jadi itu saja daripada cerita hari ini. So, end of part 4. Kita jumpa lagi dalam part yang kelima bagi topik garis lurus matematik SSM tingkatan 3. Terima kasih, jumpa lagi. Bye.